Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini kita terus memberi tumpuan kepada kesihatan mental yang membabitkan pelajar IPT kerana baru-baru ini kerajaan menerusi Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan satu kerjasama bersama dengan Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Awam Malaysia ataupun disebut sebagai Makuma dalam proses membangunkan satu model kesihatan mental pelajar IPT dalam usaha untuk menangani tekanan, kemurungan dan juga kebimbangan yang dialami oleh golongan pelajar IPT. Sebelum memulakan perbincangan, saya akan memberikan penerangan tentang kesihatan mental dan stres. Apa itu kesihatan mental? Merujuk kepada Kesihatan Mental 2012 mentarifkan bahawa kesihatan mental adalah kemampuan seseorang individu, kelompok maupun persekitaran untuk berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, apa pula stres atau tekanan? Stres atau tekanan adalah tindak balik fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap perubahan tuntutan. Selain daripada itu, stres boleh mendatangkan gangguan ke atas pemikiran, perasaan dan aktiviti seorang individu, terutamanya di kalangan pelajar. Faktor kesihatan mental ialah perkara atau peristiwa yang boleh menyebabkan gangguan kepada fizikal atau psikologikal kepada seseorang pelajar. Faktor-faktor kesihatan mental terbahagi pada tiga iaitu individu, kehidupan dan persekitaran. Saya akan menerangkan tentang faktor bagi individu. Pengurusan masa adalah penting bagi seseorang pelajar untuk mendapatkan pencapaian yang baik di dalam akademik. Jika tidak mengamalkan pengurusan masa yang efektif, ini akan menyebabkan prestasi pelajar dalam melakukan tugas menjadi kurang efisien dan mengambil stres di dalam proses pembelajaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian." Selain itu, gaya hidup sihat juga boleh menjadi punca kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana sesetengah pelajar mengamalkan makanan yang tidak sihat. Contohnya, pengambilan makanan segera secara kerap. Tahap kesihatan yang tidak sihat mengakibatkan pelajar kehilangan fokus di dalam pembelajaran. Seterusnya, dalam kehidupan, faktor genetik juga dipercayai menyumbang kepada gangguan masalah mental di mana ia boleh diwarisi oleh ibu bapa ataupun ahli saudara terdekat yang lain. Dalam kehidupan juga, gangguan kesihatan mental disebabkan oleh masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar universiti di mana mereka tidak cekap dalam menguruskan hal kewangan dan boros berbelanja. Ia boleh menyebabkan mereka mengalami masalah tekanan mental. Jadi, pelajar perlulah cekap dalam menguruskan kewangan semasa berada di universiti. Dari segi persekitaran pula, emosi seseorang ini akan berkait rapat dengan individu yang paling dekat dengannya. Contohnya, individu yang paling dekat dengan kita adalah keluarga, ibu bapa dan rakan sebaya. Ada ibu bapa yang sangat menekankan pelajaran anak-anak dan sering menekankan supaya anak-anak itu sendiri cemerlang dalam keputusan akademiknya tanpa memikirkan tahap kefahaman anak-anak, sebab anak-anak ini dia berbeza, minda seseorang ini dia berbeza tahap kefahamannya dalam pelajaran. Mungkin juga kerana ibu bapa mereka ini ibu bapa yang berpelajaran tinggi dan mereka menganggap anak mereka juga perlu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang seperti mereka, ataupun sering membanding-bandingkan mereka ini, pelajar ini dengan saudara maranya yang mendapat keputusan yang cemerlang dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka terlupa bahawa anak-anak itu pergi belajar dan mereka tidak merasakan keseronokan dalam belajar, melainkan merasakan tekanan untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang untuk diberikan dan ditunjukkan kepada ibu bapa itu sendiri. Kadang-kadang ada juga pelajar yang terlahir daripada keluarga yang mempunyai masalah dan menyebabkan mereka dah terbiasa dengan masalah-masalah, menyebabkan mereka tidak suka untuk belajar dan tidak boleh fokus semasa dalam kelas dan sebagainya. Selain itu, dari segi rakan sebaya pula, hal ini terjadi kerana adanya rasa dengki, hasad, cemburu dan sebagainya daripada kalangan pelajar dengan rakan sebayanya, menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sihat dalam pembelajaran. Contohnya, dia merasakan keputusannya itu tidak cemerlang dan ingin menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang daripada kawan-kawannya. Hal ini sebenarnya menyebabkan pelajar itu sendiri tertekan dan tidak merasakan keseronokan dalam belajar dan kefahaman yang jangka masa panjang dalam pembelajarannya kerana adanya persaingan yang tidak sihat. Sebenarnya dalam belajar ini kita perlu ada
sukan dan minat dalam sesuatu pelajaran itu, yang akan menyebabkan kita belajar dalam keadaan yang kita seronok dan faham pada apa yang kita belajar, bukan sekadar belajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang dan untuk memuaskan hati keluarga atau memuaskan hati diri sendiri yang mempunyai rasa dengki, cemburu dengan keputusan yang baik daripada orang sekeliling. Oleh itu, emosi dan tekanan daripada persekitaran ini adalah memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya individu-individu yang paling dekatlah dengan seseorang itu, kerana menyebabkan ia terbawa-bawa emosi daripada sekeliling kepada dirinya sendiri. Langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam golongan pelajar ialah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti pengambilan makanan seimbang, minum air yang mencukupi, tidur yang mencukupi serta bersenam 3 kali seminggu. Umum mengetahui bahawa melakukan aktiviti fizikal dapat meningkatkan kesihatan mental dengan membantu otak untuk mengatasi tekanan dan kemurungan. Dalam satu kajian, penyelidikan mendapati bahawa individu bersenam secara teratur dapat berfungsi sebagai terapi untuk sesetengah individu bagi mengurangkan sistem kemurungan dan tekanan. Seterusnya, tidur yang mencukupi merupakan cara terbaik untuk merehatkan fizikal dan mental selepas melakukan tugasan yang berat setiap hari. Stres boleh mengganggu corak tidur seseorang. Jadi, sebelum tidur pastikan mengambil masa beberapa minit untuk bertenang dan menguruskan diri seperti mandi dan solat sebelum tidur. Tubuh yang mendapat rehat yang mencukupi pasti akan berasa segar untuk melakukan pekerjaan keesokan harinya. Selain itu, melakukan aktiviti kesukarelawan juga mencegah masalah kesihatan mental. Hal ini kerana apabila menyertai aktiviti kesukarelawan, kita sentiasa berhubung dengan orang awam dan perkara ini dapat mengembangkan sistem sokongan yang lebih kukuh secara tidak langsung, dapat melindungi daripada kemurungan. Seperti yang telah dimaklumkan, masalah mental di kalangan pelajar universiti semakin berleluasa. Langkah mengatasi yang seterusnya adalah berkongsi masalah. Setiap individu hendaklah berkongsi masalah dengan orang yang terdekat seperti contoh keluarga. Selain itu dengan orang yang boleh dipercayai seperti rakan sebaya ataupun kenalan di media sosial. Seterusnya, berkongsi masalah dengan cara mengikut keselesaan sendiri. Contohnya menulis diary ataupun berinteraksi dengan haiwan pemeliharaan. Selain itu, Malaysia juga telah mewujudkan talian krisis kesihatan mental atau talian HIL 155555 bagi individu yang mengalami masalah mental. Selain daripada kawan karib, ibu bapa atau keluarga terdekat, merujuk pakar juga salah satu langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental seseorang, terutama sekali pelajar IPT. Pelajar IPT amatlah digalakkan untuk mendapatkan sokongan atau rujukan daripada pakar. Hal ini kerana pelajar IPT cenderung untuk menghadapi masalah kesihatan mental, seterusnya ia mampu mengganggu kehidupan seharian mereka. Terdapat 2 sokongan pakar yang boleh dirujuk, iaitu pakar psikologi klinikal dan juga pakar psikiatri. Pakar psikologi membantu dari segi masalah kecelaruan tabiat, emosi, pembelajaran, pekerjaan, interpersonal seperti interaksi sosial dan banyak lagi. Pakar psikologi juga menjalani penilaian psikologi dan psikometrik untuk membantu membuat sesuatu diagnosis atau intervensi, manakala pakar psikiatri merawat penyakit mental yang berada di tahap yang teruk seperti skizofrenia, bipolar disorder dan kemurungan. Namun kemurungan yang berada di tahap sederhana ataupun ringan masih boleh dikendalikan oleh pakar psikologi dengan melalui intervensi psikoterapi. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah rawatan yang berkesan dan mendapat tempat dalam pelbagai garis panduan rawatan penyakit mental. Pakar psikiatri juga boleh memberikan preskripsi ubatan, merancang pelan rawatan komprehensif kepada penyakit mental yang serius berbanding dengan pakar psikologi. Kesimpulannya, saya nak tekankan bahawa untuk mendapatkan rawatan atau sokongan daripada pakar tidak perlu tunggu kesihatan mental berada di tahap yang teruk.
Bagi segelintir masyarakat, berjumpa dengan pakar bererti mereka gila. Stigma sebegini haruslah dilupuskan daripada masyarakat, kerana stigma sebeginilah menjadi batu penghalang utama bagi seseorang yang mengalami kesihatan mental yang teruk berjumpa dengan pakar. Berjumpa dengan pakar merupakan tindakan yang bijak dan betul. Jika kesihatan mental tidak dirawat, ia mampu mengganggu kehidupan dan tumbusan seseorang. Justeru, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin hendaklah melindungi dan merawat kesihatan mental dari golongan kanak-kanak dan golongan belia, agar negara mampu melahirkan individu yang sihat dari segi fizikal dan mental dan yang lebih baik di masa yang akan datang. Okay, kenapa pentingnya kita untuk menjaga kesihatan mental ini? Kerana bila kita mempunyai masalah dalam segi kesihatan tentang mental dan fizikal kita ni, kita bukan sahaja memudaratkan diri kita dari segi kesihatan. Contohnya menyebabkan kita selalu skip makan dan masalah lain lah, masalah kesihatan lain akan datang pada kita. Selain itu juga, kita juga memudaratkan orang sekeliling. Bila keluarga, orang terdekat yang menyayangi kita ini melihat kita dalam keadaan murung, sakit dan sebagainya, mereka juga akan terkesan. Emosi mereka juga akan terkesan. Bukan sahaja diri kita, padahal kita rasa kita tidak menyusahkan orang lain, sedangkan kita sedang menyusahkan orang lain bila kita sendiri mempunyai masalah. Contohnya, ibu bapa ialah insan yang paling dekat dengan kita. Mereka pasti tidak mahu melihat anak-anak mereka dalam keadaan murung, tak makan, mengurungkan diri, berseorangan dan sebagainya. Itu juga boleh membawa kepada kesihatan pada mereka. Contohnya darah tinggi. Seterusnya, pentingnya juga supaya kita ni hidup dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan gembira bersama dengan orang-orang sekeliling. Takkanlah kita nak hidup dalam keadaan kita merasakan diri kita ini sunyi, kita merasa kita berseorangan dan sebagainya. Apabila kesihatan mental kita ini terjaga, maka kehidupan kita seharian ini akan lebih menarik, akan lebih bahagia bersama. Walaupun kita ada masalah, tapi kita masih boleh mengawal emosi kita itu dengan perkara-perkara yang baik. Pentingnya juga kita untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal ini, terutama sekali kepada orang Islam lah, supaya kita ini tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan pada diri sendiri, atau contohnya mencederakan diri sendiri, bunuh diri dan sebagainya. Sebab banyak sebenarnya yang sekarang, kalau kita ikut purata, ramai orang yang bunuh diri, tak kira lah dia beragama Islam ataupun tidak, kerana tekanan daripada hidup, tekanan daripada pelajaran, dan mungkin juga mereka itu tidak dapat sokongan daripada keluarga. Mungkin juga mereka itu tidak rujuk pada pakar yang sepatutnya bila mereka itu mempunyai masalah, dan tidak menceritakan ataupun meluangkan masa mereka itu bersama orang-orang sekeliling. Jadi menyebabkan mereka itu merasakan diri mereka ini bersendirian, diri mereka ini sunyi tanpa orang sekeliling, kerana mereka merasakan tidak semua orang faham tentang masalah yang dihadapi oleh mereka. Sebenarnya sepatutnya bila kita ini terasa kita mempunyai masalah ataupun memerlukan orang untuk mendengar masalah kita, kita rujuk pakar. Sebab tidak semestinya kita berjumpa dengan penasihat ataupun pakar, kita ini dikatakan gila. Jadi mungkin juga kita adalah hanya mempunyai tekanan dan sebagainya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa masalah gangguan mental yang dialami oleh pelajar sering berlaku disebabkan oleh faktor individu, kehidupan dan juga persekitaran. Jadi, dinasihatkan kepada orang terdekat seperti keluarga dan juga rakan-rakan memainkan peranan yang penting untuk mengelakkan daripada masalah ini berlaku. Keluarga dan rakan-rakan juga perlu memberikan sokongan dan juga kata-kata positif kepada pelajar. Dengan ini, dapat memperbaiki kesihatan mental mereka dan juga sangat penting untuk mereka menerajui bangsa pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.